Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 3 akan memberikan pembentangan dan juga memberikan penjelasan tentang etika politik. Jadi apa yang tajuk kami perolehi ialah kesedaran politik rakyat Malaysia pasca PRU 14 dan juga hubungannya dengan etika berpolitik dalam pelbagai peradaban. Sebelum pembentangan ini akan diserahkan kepada ahli-ahli yang lain untuk memberikan maklumat dengan lebih jelas, saya akan terlebih dahulu memberitahu apa objektif kajian ini. Yang pertama ialah dapat mengukur tahap kesedaran masyarakat di Malaysia dalam politik selepas PRU 14. Yang kedua, dapat mengenal pasti hubungan politik dan etika berpolitik. Dan akhir sekali dapat menganalisis etika berpolitik dalam pelbagai peradaban. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Syahira Alia bagi memberikan penjelasan tentang politik. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Syahira Alia binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 2020448794. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Syahidatul. Seterusnya, saya ingin menyambut pembentangan di mana definisi politik menurut Kamus Dewan edisi keempat. Politik didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan berkenaan cara atau dasar-dasar pemerintahan. Selain itu, politik juga dipanggil sebagai ilmu siasah, iaitu daripada perkataan masyarakat atau ilmu kenegaraan. Seterusnya, menurut tokoh Anton H. Dajawaku, Malaysia adalah inti utama dalam politik. Maka apapun alasannya, pengamatan atau pengkajian politik tidak akan meninggalkan fakta Malaysia. Beliau juga ada menyatakan bahawa seseorang manusia adalah unik dan sangat presis analisa politik. Selain itu, perkataan politik yang berasal dari kata politik menunjukkan sifat peribadi atau perbuatan secara leksikal, iaitu kata asal tersebut diartikan sebagai acting or judging wisely, well judged prudent. Manakala dalam bahasa Latin, perkataan politik lebih dikenali sebagai politicus dalam bahasa Yunani, politicus yang diartikan sebagai relating to a citizen, di mana kedua kata ini berasal dari perkataan polis yang memiliki makna city, iaitu kota. Dari sudut perspektif Islam pula, politik berasal daripada perkataan sasa yang susul siasatan yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Perkataan siasatan menurut pengertian bahasa adalah pemeliharaan, pengurusan di mana tujuan utama berpolitik adalah untuk memelihara kesejahteraan negara dengan menguruskan penuh tertib, amanah dan adil dari segala sudut. Dalam pada itu, saya ingin menjelaskan mengenai sistem berpolitik di Malaysia, di mana sebagai sebuah negara yang kukuh dan maju dari segi ekonomi serta stabil dari segi politik, di mana negara Malaysia ialah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen raja berperlembagaan. Mengikut teori Montague, terdapat pengagihan kuasa ketara yang mengehadkan penguasaan seseorang pemimpin. Tiga tiang utama pemerintahan mengambil pendekatan, iaitu melalui badan eksekutif diketuai Perdana Menteri, badan legislatif, Dewan Negara dan Dewan Rakyat serta badan judisiari atau lebih dikenali sebagai badan kehakiman. Ketiga-tiga badan ini berdiri sendiri tanpa sebarang campur tangan. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Konsep penubuhan negara Malaysia di mana bagi setiap negeri yang terpabrik perlu menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing seperti keuangan, pertahanan, pelajaran, luar negara dan lain-lain lagi seperti yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia untuk ditadbir oleh Kerajaan Pusat. Di samping itu, Raja-Raja Melayu di 9 buah negeri dan Majlis Raja-Raja Melayu adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri di Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Negara. Baginda menjalankan tugas di bawah perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Bagi negeri yang mempunyai raja, Baginda akan menjadi ketua negeri dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menteri Besar masing-masing. Manakala bagi struktur politik di Malaysia, Parlimen merupakan lambang struktur demokrasi kerajaan dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen Malaysia yang merupakan badan penggubah undang-undang tertinggi negara terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai perkembangan sistem politik di Malaysia.
Negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India sebagai kaum utama dan beberapa kaum minoriti yang lain. Malaysia mempunyai perkembangan sistem politik yang agak stabil, namun begitu negara tidak terlepas daripada menerima kesan sampingan disebabkan oleh politik negara. Namun pada tahun 1969 berlakunya peristiwa yang serius membawa Malaysia ke dalam landscape politik yang berbeza apabila berlakunya rusuhan kaum yang terburuk yang melanda negara dan ia merupakan titik permulaan kepada perubahan politik negara. Namun mutakhir ini senario politik semasa turut berubah mengikut peredaran masa semenjak PRU 2008. Senario politik menunjukkan perubahan dan ia dapat dilihat melalui pilihan raya yang diadakan, iaitu terdapat banyak perubahan berbanding dengan pilihan raya sebelum ini. Parti-parti politik di Malaysia pula cenderung mengikut etnik masing-masing, iaitu bersifat perkauman. Sebagai contoh, United Malay National Organisation, UMNO, Parti Islam Semelaya, PAS, Malaysian Chinese Association, MCA, Democratic Action Party, DAP dan Malaya India Congress, MIC. Sebagian besar orang Melayu pula menyokong UMNO dan PAS sebagai contohnya, di mana sokongan ini datang daripada kumpulan etnik yang sama sejak parti-parti politik tersebut ditubuhkan untuk memperjuangkan kepentingan etnik masing-masing. Walaupun begitu, ada juga parti-parti politik yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Parti Keadilan Rakyat, PKR yang mendapat sokongan yang penuh daripada golongan Melayu dan juga mendapat sokongan daripada kaum-kaum yang lain. Dan pilihan raya memainkan peranan yang penting di Malaysia kerana ia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Ahli-ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri dipilih melalui pilihan raya di peringkat persekutuan dan negeri. Pilihan raya di negara ini diadakan secara berkala, iaitu setiap 4 atau 5 tahun sekali seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia. Ia diadakan apabila tempoh 5 tahun berakhir atau apabila yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen atas nasihat Perdana Menteri. Sekian sahaja daripada saya dan seterusnya saya mempersilakan saudari Syazwani untuk meneruskan pembentangannya. Assalamualaikum, saya Nur Syazwani binti Sanusi, ID pelajar 202081831006. Saya akan membentangkan elemen-elemen penting dalam pilihan raya dan faktor-faktor perubahan kerajaan PRU yang ke-14. Terdapat 5 elemen pilihan raya iaitu bahagian pilihan raya, calon, pemilih, tempoh pilihan raya dan proses pilihan raya. Dalam bahagian pilihan raya ini terbahagi kepada 2, iaitu bilangan bahagian pilihan raya dan persepadanan semula bahagian pilihan raya. Kawasan pilihan raya atau bahagian pilihan raya adalah pembahagian yang diwakili di peringkat persekutuan dalam Dewan Rakyat dan juga peringkat negeri dalam Dewan Undangan Negeri ataupun dikenali sebagai DUN. Bagi pemilihan bahagian sepadan untuk pilihan raya tidak semestinya harus tertakluk pada sepadan bahagian pentadbiran seperti daerah dan mukim. Dalam sistem pilihan raya, seseorang calon akan dipilih untuk mewakili penduduk-penduduk bagi sesuatu bahagian pilihan raya di parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri ini telah diwartakan setelah proses persepadanan semula kawasan pilihan raya pada tahun 2008 dan sehingga tahun 2020. Terdapat 222 kerusi parlimen dan juga 600 kerusi DUN secara keseluruhannya. Bagi persepadanan semula pula, ia akan dirangka oleh pihak Suruhan Pilihan Raya Malaysia ataupun SPR dan dibentangkan di Dewan Rakyat dan lulus dengan undian 2/3 ahli Dewan Rakyat. Pihak Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengkaji semula sepadan di bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan juga negeri. SPR perlu menjalankan kajian ini tidak kurang daripada 8 tahun, namun ia boleh ditangguhkan sekiranya berlaku peristiwa besar seperti pilihan raya umum. Seterusnya ialah pemilih yang terbahagi kepada 2, iaitu pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih. Elemen ini paling penting dalam sistem pilihan raya. Seseorang pemilih itu haruslah mendaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum dia dibenarkan untuk mengundi dalam pilihan raya bagi Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri di Malaysia. Namun, individu tersebut cuma layak untuk berdaftar jika dia warga negara Malaysia,
berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh kelayakan, merupakan penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia dan tidak hilang kelayakan. Namun, seseorang pemilih juga akan kehilangan kelayakan jika yang pertama, pada tarikh kelayakan, dia ditahan atas sebab tidak siuman atau sedang menjalani hukuman penjara, atau sebelum tarikh kelayakan mengundi telah didapati bersalah dan dihukum mati atau penjara selama tempoh lebih daripada 12 bulan dan masih menjalani hukuman pada tarikh kelayakan, atau didapati bersalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 atau telah didenda kerana memperolehi kerakyatan asing, atau didenda atau dihukum tidak kurang daripada RM2,000. Yang kedua ialah semakan daftar pemilih. Semakan daftar pemilih ini dijalankan setiap tahun seperti yang telah diperuntukkan dalam undang-undang. Para pengundi boleh berdaftar di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya, pejabat-pejabat pilihan raya negeri, pejabat-pejabat pos ataupun melalui unit-unit bergerak Suruhanjaya. Daftar-daftar pemilih ini akan disediakan setiap 3 tahun sekali dan ia dipamerkan selama 7 hari bagi urusan tuntutan atau bantahan. Selepas tuntutan dan bantahan dipertimbangkan melalui siasatan awam, daftar pemilih untuk tahun tersebut akan disahkan oleh SPR dalam tempoh sebulan. Semakan daftar induk akan dilakukan untuk menapis nama-nama pemilih yang sudah meninggal dunia dan yang sudah hilang kelayakan mengundi akan dikeluarkan daripada daftar berkenaan. Seterusnya, elemen yang ketiga iaitu calon. Calon yang bertanding dibenarkan mewakili sesuatu parti atau bertanding sebagai calon bebas dan individu tersebut hanya akan layak menjadi calon sekiranya memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan, iaitu yang pertama, warga negara Malaysia dan bermaustatin di negara ini. Yang kedua, berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada hari penamaan calon. Yang ketiga, tinggal di negeri yang akan bertanding. Namun, calon tersebut akan hilang kelayakan jika dia didapati atau diisytiharkan tidak siuman atau didapati muflis atau memegang jawatan berkepentingan ataupun dikenali sebagai Office of Profit, atau telah didapati bersalah oleh mahkamah di Malaysia dan dijatuhi hukuman penjara tidak dari tempoh 1 tahun atau denda tidak kurang dari RM2,000 dan belum mendapat pengampunan atau telah memperolehi kewarganegaraan asing. Seterusnya, elemen yang keempat iaitu tempoh pilihan raya. Pilihan raya untuk Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri ataupun DUN akan diadakan sekali di dalam tempoh 5 tahun, kecuali jika Dewan telah dibubarkan lebih awal daripada tahun yang ditetapkan oleh undang-undang. Pilihan raya umum pula akan diadakan di dalam tempoh selama 60 hari selepas tarikh pembubaran. Selain itu, pilihan raya kecil juga akan diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan, sama ada terdapat kekosongan disebabkan perletakan jawatan, kematian atau seseorang ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri itu hilang kelayakan. Dalam hal seperti, Suruhanjaya akan menetapkan tarikh kekosongan kerusi. Akhir sekali ialah proses pilihan raya. Proses pilihan raya umum atau pilihan raya kecil ini akan bermula dengan pengeluaran writ pilihan raya oleh Suruhan Pilihan Raya kepada pegawai pengurus. Pada masa yang sama, notis akan diwartakan penetapan tarikh-tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi. Dalam proses ini terdapat proses penamaan calon, pertaruhan,
kempen dan hari mengundi. Terdapat beberapa faktor perubahan kerajaan pada PRU yang ke-14, iaitu media sosial, manifesto, kempen dan krisis legitimasi. Parti yang bertanding ini menggunakan media sosial sebagai salah satu platform untuk mereka menyebarkan iklan mengenai kempen dan manifesto mereka untuk menarik perhatian rakyat. Sebagai contoh, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Yang kedua, manifesto. Manifesto ini adalah janji-janji parti yang bertanding kepada rakyat. Yang ketiga ialah krisis legitimasi. Apabila berlaku krisis legitimasi akan menimbulkan persepsi-persepsi negatif yang akan timbul. Rakyat pula akan merasa marah dan kepercayaan mereka terhadap seorang pemimpin itu akan hilang. Seterusnya ialah kempen. Kempen ini dibuat untuk mempengaruhi dan mendapatkan sokongan pengundi. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya mempersilakan Imani untuk membuat pembentangan yang seterusnya. Terima kasih saudari Syazwani di atas maklumat yang telah disampaikan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahidatul Imani binti Saufi. Nombor pelajar 2008369948. Tajuk yang saya perolehi ialah tajuk tentang etika politik. Jadi kita akan tengok apa hubungan etika politik dalam pelbagai peradaban. Sebelum itu kita kena tahu apa itu etika politik. Tapi kena tahulah juga apa itu etika dan juga apa itu politik. Jadi etika ni berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak ataupun kesediaan jiwa tentang tata susila. Yang kedua, Franz Magnus Zeno pernah mengatakan bahawa etika ni merupakan penanda aras martabat seseorang manusia. Jadi apa itu etika politik? Etika politik ialah dasar-dasar dan organisasi untuk sesuatu proses politik dijalankan dengan betul, dijalankan dengan sempurna. Jadi ini bermaksud para pemimpin perlu tahu tentang batasan perilaku yang perlu dipatuhilah agar tidak ada yang menyalahgunakan kuasa. Jadi dengan adanya etika politik ni, seseorang yang diamanahkan itu dapat mengenal pasti apa yang harus dilakukan dan juga apa yang perlu dia elakkan. Seterusnya kita masuk mengenai etika politik dalam peradaban Islam pula. Jadi yang pertama, politik merupakan urusan masyarakat. Malahan Rasulullah SAW pernah bersabda, adalah Bani Israel mereka diurusi siasah iaitu politik oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi lain yang akan menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Jadi di sini baginda menjelaskan bahawa ulama adalah pemegang amanah Allah dan juga sebagai penasihat kepada pemerintah. Seterusnya kita kena tahu apa tujuan etika politik dalam Islam. Ia dapat membina sesuatu sistem pemerintahan dan juga kenegaraan yang berdiri di atas dasar mematuhi syariat Islam. Antara tujuan politik Islam ialah untuk memelihara keadilan, untuk menjaga keimanan, untuk meraih keamanan, untuk mengendali urusan pungutan cukai, zakat, wakaf dan sedekah mengikut syariat dan banyak lagi. Jadi bab kata adin, jika politik itu berdasarkan politik Islam, maka sempurnalah tuntutan manusia. Jadi kesimpulannya dekat sini ialah politik ni sudah pastinya tidak dapat dipisahkan dengan agama. Hal ini kerana politik ini bersumberkan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi oleh itu seseorang yang bergiat dalam politik seperti pemimpin sepatutnya menjalankan urusan mereka dengan menjalankan urusan politik dengan batasan syariat dengan sempurna tanpa menyalahgunakan kuasa mereka. Akhir sekali, kita akan ketahui tentang perbezaan-perbezaan politik Islam dengan politik bukan Islam. Sebelum tu, kita kena tahu yang politik ni ada dua. Yang pertama ialah politik syar'i ataupun politik Islam. Yang kedua ialah politik non-syar'i ataupun politik bukan Islam. Jadi politik syar'i ni ataupun Islam
Ini berfungsi untuk membawa semua pandangan manusia kepada syari'i dan juga sistem pemerintahan Islam yang berfungsi untuk menjaga nama Islam dan juga menjaga urusan dunia. Manakala politik non-syari'i ataupun politik bukan Islam ni, ia membawa manusia kepada pandangan manusia yang berpalingkan undang-undang yang dihasilkan sendiri oleh manusia, dan hukum lain diganti jauh berbeza dari syariat Islam. Sudah pastinya lah berdasarkan kebahagiaan, berdasarkan kebenaran yang ada di akal fikiran mereka. Apakah perbezaan ni? Jadi yang pertama, dari segi asas pemikiran. Asas pemikiran ni ideologi, pemahaman dan juga penggunaan akal. Bagi politik barat, mereka berpegang kepada ideologi sekularisme, di mana sekularisme ni dia memisahkan hal kehidupan dengan peranan agama. Jadi pemahaman ni menyebabkan mereka menggunakan akal untuk menetapkan nilai-nilai moral dan juga kehendak manusia sendiri untuk meraih, macam saya cakap, meraih kebenaran dan juga meraih kebahagiaan mereka sendiri. Jadi ini boleh dilihatlah pada karya-karya Aristotle, karya-karya Machiavelli dan banyak lagi yang mempengaruhi perkembangan pemikiran politik dunia barat, di mana ia memisahkan peranan beragama daripada kehidupan, sekularisme. Jadi bagi politik Islam pula, ia menggunakan akal untuk memahami syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal ini kerana politik Islam ni ia berpandukan akidah Islam yang menjadi kepimpinan berfikir untuk para pemimpin. Jadi ini semua dalam aspek ibadah, dalam aspek akhlak dan juga siasat ataupun politik. Yang kedua, perbezaan dari segi standard kebenaran dan sumber perundangan. Jadi dalam politik barat, mereka memanfaatkan suara majoriti. Sebab itulah kalau kita tahu industri arak ni, macam industri arak, pelacuran dan juga judi ni bebas berkembang tanpa rasa risau, tanpa rasa bersalah di negara mereka. Jadi kalau bagi politik Islam pula, standard kebenaran ni disandarkan kepada sumber hukum Islam lah. Contohnya dari segi kita ambil dari segi hadis, dari segi Al-Quran, qiyas dan banyak lagi. Jadi dengan ini, hukum asal seluruh perbuatan manusia ni terikat dengan hukum syarak. Maksudnya orang tahu apa yang boleh dilakukan dan juga apa baik dan buruk lah maksudnya. Akhir sekali, perbezaan dari segi hubungan antara masyarakat. Jadi yang ni saya sangat yakin dengan isu-isu semasa yang kita dengar sebulan dua ni, pasti sudah ada yang ketahui tentang ni kan. Jadi ciri-ciri politik barat, mereka ada mengamalkan imperialisme, ada mengamalkan kemiskinan dan juga ada yang mengamalkan kezaliman. Jadi barat ni kerjanya hanya menjajah tanah dan menjarah sumber kekayaan negara lain. Jadi ini menjadikan dia seolah-olah tuan, manakala rakyat tu sebagai hamba yang dilayan dengan penuh zalim, dengan penuh seksaan, malah juga dinafikan hak mereka sendiri. Jadi contohnya, sehingga hari ini umat Islam tidak berjaya membebaskan wilayah-wilayah mereka yang dijajah dan menjadi mangsa kerakusan umat, seperti apa yang berlaku kepada Afghanistan dan juga yang sekarang ni yang masih lagi tidak berhenti, Palestin yang masih lagi dipersoalkan kemenangannya. Jadi sedangkan politik Islam pula berdiri di atas metodologi kenabian yang membentuk kesatuan dan juga membentuk keadilan. Contohnya apa yang berlaku ke atas Ireland pada tahun 1845 yang mengalami krisis kebuluran. Jadi atas sebab tu Khalifah Abdul Majid I telah menghantar 3 buah kapal berisi penuh dengan makanan, termasuk bantuan peruntukan 1,000 pound untuk sterling petani di sana. Jadi ini telah membuktikanlah bahawa pentadbiran Islam ni amat menitik beratkan kesatuan dan juga prinsip kemanusiaan sejagat. Jadi itulah. Baiklah, setelah habisnya penjelasan saya mengenai etika politik ini, saya seterusnya menyerahkan kepada saudari Miza Salwani untuk info yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miza Salwani binti Muhammad Saiful Akbar dan nombor ID saya ialah 2020850216. Saya
saya akan membentangkan tentang cabaran dalam memberi kesedaran terhadap anak muda untuk mengundi. Yang pertama sekali ialah sikap pemimpin itu sendiri yang tidak beretika. Dalam dunia berpolitik, etika adalah sangat penting kerana beretika menitik beratkan keadilan di atas amanah yang dipikul. Antara sikap pemimpin yang tidak beretika ialah tidak amanah, bersikap angkuh, melanggar undang-undang dan berasuah. Sebagaimana yang kita tahu, menjadi seorang pemimpin adalah tidak mudah kerana amanah yang dipikul adalah sangat berat. Pemimpin yang bersikap sebegini meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap mereka, apatah lagi anak-anak muda yang baru melonjak diri ke usia dewasa. Antara cabarannya yang lain ialah anak muda yang tidak cakna dengan isu-isu semasa. Pada era modernisasi ini, kita disajikan dengan labakan hiburan yang menyeronokkan. Ia tidak menjadi kesalahan, tetapi hiburan yang melalaikan akan menyebabkan anak muda tidak cakna dengan isu semasa. Gaya hidup yang tidak sihat ini dapat meruntuhkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Seterusnya, anak muda kurang kesedaran tanggungjawab mengundi. Anak muda kini kurang kesedaran dalam tanggungjawab mereka mengundi disebabkan mereka tidak didedahkan dengan ilmu berpolitik. Mereka berpendapat bahawa aktiviti mengundi ini tidak akan mengubah negara. Menurut laporan sebuah akhbar tempatan, seramai 36 juta anak muda yang belum mendaftar sebagai pengundi yang terdiri daripada golongan mahasiswa. Perkara ini tidak boleh dipandang ringan kerana generasi muda yang akan mencorakkan hala tuju negara. Cabaran dalam memberi kesedaran terhadap anak muda juga ialah mereka yang terpengaruh dengan budaya luar. Budaya barat banyak mempengaruhi golongan remaja dan pemikiran mereka sejak sekian lamanya. Sebagai contoh, kesan pengaruh budaya barat ialah dari segi gaya berpakaian, pergaulan bebas dan bermacam aktiviti daripada barat yang mendorong kepada gejala sosial yang sangat serius. Pada tahun lepas, terdapat video viral yang menyatakan bahawa anak selebriti tempatan yang merakam video bercumbu di khalayak ramai. Jelaslah bahawa pengaruh budaya barat boleh menyebabkan anak muda tidak memainkan peranan mereka sebagai seorang rakyat yang dapat menggerakkan Malaysia ke arah yang lebih baik. Mari kita lihat pula penyelesaian dalam memberi kesedaran anak muda untuk mengundi. Kalau boleh lihat di sini, pendidikan politik perlulah disediakan pada peringkat sekolah. Hal ini kerana pendidikan politik dapat memberi pengetahuan am dalam mengundi dan berpolitik. Ia dapat meningkatkan sifat kepimpinan dalam diri seseorang pelajar. Apa yang saya tahu, pelajar tingkatan 6 dapat belajar pendidikan politik ini dalam subjek pengajian am. Bagi saya, kerajaan haruslah memasukkan pendidikan politik kepada pelajar seawal tingkatan 1 supaya mereka dapat memperbanyakkan ilmu politik dan mencorakkan pelajar yang bersikap pemimpin. Seterusnya, kita perlulah perbanyakkan info isu-isu semasa di media sosial. Media sosial adalah platform yang amat penting untuk menyampaikan info pada masa kini. Dengan perbanyakkan info isu-isu semasa, ia akan dapat meyakinkan anak-anak muda bahawa mereka dapat mengubah negara dengan mengundi. Ia juga dapat menanamkan kesedaran terhadap minda anak muda. Oleh itu, dipersilakan Fatin Irdina untuk menyambung penyampaian perbentangan kami. Dipersilakan. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menghuraikan faktor generasi muda kurang cakna terhadap dunia politik. Yang pertama ialah golongan muda mementingkan diri sendiri. Bagi mereka, politik hanya membuang masa kerana mereka sudah berada di zon selesa, terutamanya golongan muda yang berasal dari keluarga T20 yang berpendapatan tinggi. Bagi mereka, politik tidak langsung memberi kesan kepada kehidupan mereka. Antara faktor yang menyebabkan golongan muda kurang cakna terhadap politik ialah tiada semangat nasionalisme. Pemahaman yang kurang terhadap subjek sejarah telah menjadikan remaja Malaysia kurang semangat nasionalisme. Mereka tidak dapat menghayati penat lelah pejuang terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Hal ini kerana apabila mereka dilahirkan, keadaan negara telah aman dan stabil dan telah pun mencapai
kemerdekaan. Seterusnya, penekanan terhadap mata pelajaran sejarah juga telah diambil ringan oleh ramai pihak. Cuma sejak akhir-akhir ini apabila subjek sejarah telah menjadi subjek wajib lulus, barulah masyarakat telah membuka mata terhadap subjek ini. Akhir sekali, antara faktor yang menyebabkan golongan muda kurang cakna terhadap dunia politik ialah mereka tidak mahu melibatkan diri sama sekali di dalam dunia politik. Bagi mereka, politik akan menjadikan masa mereka terhad dan terbatas dengan adanya tanggungjawab-tanggungjawab. Ada juga yang berpendapat bahawa politik di negara kita tidak bersih atau erti kata lain politik yang kotor dengan adanya rasuah dan sebagainya. Oleh itu, mereka mengambil pendekatan untuk tidak melibatkan diri secara langsung ataupun tidak langsung di dalam dunia. Kesimpulannya, pilihan raya ke-14 iaitu PRU14 yang lalu telah menjadi satu titik bersejarah dalam perkembangan sistem demokrasi di negara kita Malaysia. Hal ini kerana satu perubahan yang ketara dalam dunia politik telah berlaku. Antaranya ialah Parti Pakatan Harapan berjaya menumbangkan Parti Barisan Nasional yang sudah lama mendominasi bidang politik di negara kita. Seterusnya, arena politik telah diwarnai oleh beberapa siri pilihan raya kecil sebagai kesan daripada beberapa isu yang memungkinkan perubahan adun dan kerajaan negeri. Terdapat juga beberapa aktivis yang telah bertanding dalam PRU14 dan telah pun menjadi ahli politik. Seterusnya, terdapat juga interaksi antara kerajaan dan masyarakat sivil telah meningkat dengan pembukaan ruang demokrasi yang lebih luas. Selain itu, kita boleh nampak bukti tanggungjawab masyarakat sivil juga telah turut meningkat. Akhir raya umum ke-14 iaitu PRU14 juga menyebabkan kebebasan media semakin terselah dengan adanya kebebasan bersuara oleh rakyat. PRU14 juga menunjukkan bahawa masyarakat sivil boleh menjadi kuasa sosial yang penting secara beransur-ansur di negara kita. Hal ini menunjukkan dan menekankan bahawa perubahan sedemikian mungkin tidak boleh berlaku tanpa tekanan yang ditimbulkan oleh pergerakan sosial. Untuk membuat kesimpulan, PRU14 adalah kemuncak kepada hubungan antara kerajaan dan masyarakat di negara ini berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peranan masyarakat di negara kita dikuatkan dan lebih diperlukan sekarang dari sebelumnya. Adalah penting untuk kita tidak kehilangan momentum penyerahan aktif dalam menginginkan negara yang lebih baik. Namun begitu, kepatuhan kepada undang-undang mestilah dipatuhi supaya perubahan dan momentum politik yang berlaku mengikut lunas undang-undang dan berpaksikan kepada 5 prinsip luhur negara.